Naratif PAS tidak selari dengan tindakan. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang mengulangi naratif lamanya bahawa apa yang berlaku hari ini salah pihak barat. Sebenarnya, krisis nilai yang dialami hari ini adalah kerana kesilapan menyediakan benih yang mewarisi sistem pendidikan, masyarakat, alam sekitar dan media yang mempengaruhi kehidupan manusia berorientasikan acuan falsafah barat yang tidak beriman. Tulisnya dalam rencana bertajuk Negara Berkat, Rakyat Selamat di Harakah Delhi pada 18 Februari lalu. Hadi menganggap sistem sedemikian tidak memenuhi fitrah penciptaan manusia yang terdiri daripada jasad, akal dan roh yang menjadi ciri keperluan hidup secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Beliau kemudian menyerang media sebagai puncanya. Selain itu, peranan media yang menjadi makhluk perosak secara total menunjukkan kesan negatif yang parah. Ada yang bercampur aduk antara madu dan racun seperti menunjukkan kononnya anti rasuah tetapi pada masa yang sama menjadi pengampu kepada makhluk perosak negara yang masih berkeliaran, katanya. Presiden PAS itu tidak menyebut media mana yang menjadi sasarannya. Namun kita tahu, pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraft, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, menerusi akhbar Sinar Harian pada 16 Januari lalu telah melancarkan kempen Sinar Booster untuk Malaysia #Nilai Moral Karakter Bangsa bagi membantras rasuah. Rasuah bukan isu politik semata-mata, tetapi isu ekosistem. Ekosistem di mana terlampau ramai orang yang terlibat dengan rasuah. Budaya memberi rasuah dan menerima rasuah dan budaya boleh terima rasuah. InsyaAllah kalau kita ada keikhlasan, kesungguhan untuk membantras rasuah, kita akan dapat bina Malaysia baharu dengan naratif baharu yang betul-betul ada dan saksama, katanya dipetik Sinar Harian. Kempen tersebut berjaya mendapat respons positif daripada pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kebetulan ataupun sindiran, kebetulan Hadi dikecam beberapa pihak kerana dalam tulisannya mahu memberi takrif baru rasuah yang melihat sumbangan bukan atas individu tidak dikategorikan sebagai rasuah. Ia membawa maksud sumbangan politik bukan rasuah. Namun, dalam nafas yang sama, Hadi berkata, terdapat dalam kalangan kita juga yang menyediakan tapak semayam politik, wang dalam parti-parti politik sendiri yang telah menjadi penyakit kronik. Bagaimana pula jika rakyat juga dibawa wabak penyakit yang sama, maka penyakit ini wajib disembuhkan. Kebetulan Mahkamah baru sahaja diberitahu bahawa UMNO memiliki akaun bank rahsia yang tidak diaudit dan tidak rasmi yang aktif sejak 1988. Dan kebetulan juga pada tahun 1988, Presiden UMNO ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nampak tak betapa bercelarunya pemikiran Hadi Awang apabila bercakap tentang rasuah? Jika PAS tidak bersekongkol bersama UMNO dengan bersatu untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, pandangan Hadi dalam tulisannya kali ini tidaklah pelik bin ajaib. Tetapi PAS turut sama terpalit dengan tuduhan mengambil duit UMNO seperti pengakuannya Abdul Aziz menerusi satu audio yang kini dikenali sebagai Ana Tahu Sumpah Jadi Abu. Justru kritikan Hadi terhadap mereka yang berjuang berkenaan integriti yang didakwanya terdapat konsep takwa dan berkat ibarat menepuk air di dulang. Hadi telah memulakan tulisannya dengan surah Al-A'raf ayat 96 hingga 99 yang mengandungi amaran Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sekiranya penduduk sesebuah negara itu beriman serta bertakwa, mereka akan mendapat keberkatan yang melimpah. Namun jika ingkar, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan azab tidak kira malam atau siang. Jom Channel ingin mengembalikan terjemahan surah Al-A'raf ayat 99 supaya kalian berfikir, patutkah mereka bersukaria sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk, balasan azab yang diatur oleh Allah?
kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk balasan azab yang diatur oleh Allah, itu melainkan orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 99. PAS bersekongkol dengan Bersatu dan UMNO merampas kuasa bukan ketika pemimpin Pakatan Harapan sedang bersukaria, tetapi ketika itu mereka sedang bertungkus lumus mengekang kemarahan serangan pandemik COVID-19, satu penyakit yang amat berbahaya. Kini seluruh rakyat Malaysia sedang menderita kesakitan anggota badan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19 yang gagal ditangani oleh kerajaan Tebuk Atap yang turut disertai parti Hadi Awang itu. Tidakkah kalian terfikir inilah balasan azab akibat merampas kuasa dari pihak yang sah memerintah negara? Merampas kuasa itu adalah satu pengkhianatan yang dilarang oleh Islam. Akhirnya, naratif Hadi tentang konsep takwa dan berkat hanyalah retorik kerana ia tidak selari dengan tindak tanduk parti yang diterajuinya.